Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syamsul Arif, pensyarah dari Kolej Komuniti Bagan Datuk, akan berkongsi berkaitan kajian yang dilakukan bertajuk Pemantauan, Pengajaran dan Pembelajaran iaitu PDP, pensyarah Kolej Komuniti Bagan Datuk berasaskan 5 domain. Okey, kajian ini telah dijalankan oleh 3 pegawai iaitu Puan Nur Hidayati binti Sanusi, Muhammad Syamsul Arif Ghazali dan juga Puan Mahani binti Muhammad Zain. Okey. Abstrak. Proses pemantauan, pengajaran dan pembelajaran adalah sangat penting dijalankan di institusi. Proses ini dijalankan bagi memastikan perancangan dan penyampaian kurikulum dapat dilaksanakan supaya dapat mencapai hasil pembelajaran yang disasarkan. Kajian ini bertujuan bagi menganalisis penilaian pemantauan yang telah dilaksanakan oleh pegawai penilai yang dilantik terhadap pensyarah di bawah seliaannya. Analisis penilaian pemantauan menggunakan borang rubrik yang telah dibina oleh pihak jabatan iaitu bahagian instruksional dan pembelajaran digital. Data dianalisa menggunakan statistik deskriptif yang melibatkan peratusan dan min. Dalam kajian ini, seramai 23 orang pensyarah telah terlibat sebagai sampel kajian. Hasil dapatan menunjukkan setiap domain yang telah dinilai mempunyai peratusan min yang tinggi. Rumusannya, proses pemantauan pensyarah merupakan platform yang baik bagi mengukur tahap kepuasan pelanggan. Ia juga boleh dijadikan kayu pengukur dalam menambah baik sistem penyampaian PDP secara berterusan bagi setiap program pengajian. Okey, jadi untuk kata kunci adalah pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP, pemantauan, pensyarah, kompetensi, OBE, CQI dan juga kurikulum. Pengenalan. Pemantauan pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP merupakan salah satu aktiviti bagi memantau proses PDP yang dilaksanakan oleh pegawai penilai yang dilantik kepada para pensyarah bagi memastikan penyampaian kurikulum berjalan dengan lancar. Penilaian pemantauan akan dilaksanakan oleh ketua jabatan ataupun ketua program terhadap pensyarah di bawah selian masing-masing. Proses pemantauan akan dilaksanakan kepada setiap pensyarah sekurang-kurangnya setahun sekali. Kepentingan pemantauan ini dilaksanakan bagi mencapai beberapa perkara yang menjadi penanda aras dalam menentukan keberkesanan dalam aktiviti penyampaian pengajaran. Dalam proses PDP, aktiviti pemantauan dapat mengukur perancangan dan penyampaian kurikulum dilaksanakan bagi mencapai hasil pembelajaran yang disasarkan. Aktiviti ini sekaligus dapat memastikan pemantapan amalan outcome-based education dalam kalangan pensyarah dan pelajar. Hasil daripada dapatan pemantauan ini juga dapat menambah baik proses PDP dalam program pengajian secara berterusan. Selain itu, dapatan ini juga dapat menjadi input kepada program peningkatan kompetensi dan profesionalisme pensyarah. 5 domain yang dinilai. Okey, domain pertama, persediaan pembelajaran dan pengajaran. Domain ini bertujuan bagi memastikan pensyarah dapat merancang pembelajaran pengajaran dengan persediaan rapi bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran khusus. Terdapat 3 kriteria bagi domain ini iaitu penyediaan file rekod pensyarah, penyediaan rancangan mengajar dan juga penyediaan course learning outcome. Course outline iaitu CO. Domain 2, pelaksanaan outcome-based education OBE dalam PDP. Bagi domain 2, pensyarah perlu mempraktikkan dasar, prinsip dan amalan PDP terkini dalam menyokong pembelajaran pelajar. Pensyarah melaksanakan instruksional iaitu penyampaian melalui penggunaan strategi dan teknologi berkesan serta mengambil kira kepelbagaian pelajar iaitu learners diversity. Dalam domain ini juga merujuk kepada Lesson Learning Outcome ataupun LLO iaitu hasil pembelajaran yang merujuk kepada hasil pembelajaran yang akan dicapai setelah tamat sesi perkuliahan. Domain kedua ini merujuk kepada 4 konstruk iaitu set induksi, penerangan LLO, komunikasi efektif, pengajaran interaktif, penggunaan sumber pendidikan, pelaksanaan penilaian formatif, rumusan PDP dan refleksi PDP terdahulu. Domain ketiga iaitu kompetensi dan profesionalisme pensyarah. Dalam domain 3, pensyarah diukur dari segi pematuhan etika kerja,
dan amalan nilai positif dan mewujudkan keyakinan dan kepercayaan pelajar terhadap pensyarah. Pensyarah akan dilihat dari segi penguasaan ilmu, yakni kemahiran yang berkaitan khusus yang dalam penyampaian konsep dan fakta yang tepat. Profesionalisme pensyarah sangat penting sebagai contoh teladan baik kepada pelajar. Nilai-nilai profesionalisme ditunjukkan adalah kesungguhan, prihatin, bersifat positif, menepati masa, kemahiran komunikasi, memberi dorongan dan bimbingan serta menghormati harta intelek. Selain itu, pensyarah perlu menerapkan nilai-nilai murni dan etika kepada pelajar dalam beberapa kemahiran seperti kemahiran komunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran tanggungjawab sosial, kemahiran menguruskan maklumat dan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran pengurusan dan keusahawanan, nilai, sikap dan profesionalisme serta kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Okey, seterusnya domain yang keempat iaitu pengurusan kelas. Domain 4 merupakan pengurusan dan kawalan kelas yang cekap serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan berkesan. Pensyarah akan diukur dari segi aspek pengurusan kelas di mana ciri-ciri kawalan kelas yang baik adalah seperti memastikan bilik kuliah atau bengkel atau pemakmal berada dalam keadaan selamat, bersih dan teratur. Pensyarah juga mengambil berat terhadap kehadiran dan ketepatan masa pelajar. Pensyarah dapat memberi arahan yang jelas dan menekankan keselamatan dan kesihatan. Susun atau kedudukan pelajar adalah bersesuaian dengan aktiviti yang akan dilaksanakan. Pensyarah juga dapat memastikan bilik kuliah digunakan secara optimum sekaligus dapat mengawal tingkah laku pelajar. Berjaya memastikan pelajar memberi tumpuan terhadap PDP. Pensyarah bersifat tegas dalam peraturan bengkel dan menegur salah laku pelajar secara berhemah sekiranya berlaku. Ciri-ciri pengurusan masa yang baik juga ditekankan seperti memulakan dan menamatkan kuliah tepat seperti masa yang dirancang sekaligus dapat menggunakan waktu PDP secara optimum. Domain kelima, pemerkasaan bahasa Inggeris dalam penyampaian PDP. Domain 5 hanya diukur bagi subjek teknikal sahaja atau subjek bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan penyampaian bahan-bahan nota ini adalah salah satu inisiatif dalam menyokong pemerkasaan penggunaan bahasa Inggeris dalam penyampaian PDP. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa Inggeris dalam subjek selain bahasa ini tertakluk kepada arahan pelaksanaan kurikulum yang sedang berkuat kuasa. Bagi memastikan pelaksanaan PDP pensyarah berfungsi seiring dengan perkembangan semasa, maka pelaksanaan pemantauan PDP harus dilaksanakan dengan terancang dan teratur agar ia mampu mendorong pensyarah untuk melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Pendekatan bimbingan harus ditekankan agar sebarang tindakan penambahbaikan berkualiti, berterusan ataupun CQI dapat dibuat. Pelaksanaan pemantauan PDP ini juga harus dilihat oleh pensyarah sebagai satu kaedah penilaian diri agar teknik PDP sentiasa ditambah baik dan disesuaikan dengan suasana pembelajaran masa kini. Okey, fokus kajian dan objektif. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti proses pemantauan pensyarah yang dinilai. Input daripada aktiviti ini dapat menggalakkan penambahbaikan berterusan dalam proses penyampaian kurikulum, manakala fokus objektif khusus bagi kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti tahap persediaan pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP, mengenal pasti tahap pelaksanaan OBE pensyarah dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengajaran PDP, mengenal pasti tahap kompetensi dan profesionalisme pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran PDP, mengenal pasti tahap kecekapan pensyarah dalam pengurusan kelas, mengenal pasti amalan penggunaan bahasa Inggeris pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP. Terdapat 5 soalan kajian. Yang pertama, sejauh manakah tahap persediaan pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran? Yang kedua, sejauh manakah tahap pelaksanaan OBE dalam proses pembelajaran dan pengajaran? Yang ketiga, sejauh manakah tahap kompetensi dan profesionalisme pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran? Yang keempat, sejauh manakah tahap kecekapan pensyarah dalam pengurusan kelas? Dan yang kelima, sejauh manakah amalan penggunaan bahasa Inggeris
di kalangan pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Metodologi kajian. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif menggunakan instrumen borang penilaian pensyarah yang terdiri daripada 5 domain utama. Dalam kajian ini melibatkan responden kajian iaitu seramai 23 orang pensyarah terdiri daripada 10 orang pensyarah unit sistem komputer dan rangkaian, 10 orang pensyarah unit penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi dan 3 orang pensyarah dari unit pengajian am. Reka bentuk pensampulan adalah secara rawak. Data kajian ini diambil dari analisis pemantauan PDP tahun 2022 iaitu dari sesi 2 2021-2022 dan sesi 1 2022-2023. Kajian ini adalah kajian statistik deskriptif yang melibatkan peratusan data dan min. Data dikumpul melalui sistem Community College Management System ataupun CCMS yang dibangunkan oleh pihak jabatan iaitu JPPKK. Setiap borang penilaian yang dikumpul akan dimasukkan ke datanya ke dalam CCMS bagi peranan penyelaras pemantau akademik. Bagi kaedah menganalisis data, pengkaji menggunakan Persian Statistical Package for Social Science ataupun SPSS version 16. Okey, berikut adalah jadual 1 yang memaparkan proses pengumpulan data di dalam Community College Management System atau CCMS. Jadi ini adalah sampel yang telah diambil nilainya beserta domain-domain yang dinilai, iaitu ada domain 1, domain 2, domain 3, domain 4 dan domain 5 serta jumlah markah yang telah diambil daripada purata pemarkahan di domain 1, domain 2, domain 3, domain 4 dan domain 5. Okey, untuk sampel-sampel yang ada markah bagi domain 5, maka hasil tambahnya adalah hasil tambah di 1, di 2, di 3, di 4 dan di 5. Okey, sementara bagi contoh sampel 4 yang mana tidak ada markah bagi domain 5, hasil markah jumlah tersebut diambil daripada domain di 1 tambah domain di 2 tambah domain di 3 tambah domain di 4 dibahagikan dengan 10, dibahagikan dengan 90, iaitu total markah bagi domain 1 sampai di 4, dan kemudian didarabkan dengan 100, maka hasilnya adalah 92, dan begitu seterusnya. Jadi ini adalah 23 sampel pemarkahan yang telah diambil daripada 23 sampel kajian. Hasil dapatan dan perbincangan. Interpretasi skor peratusan min di dalam ini membincangkan analisis data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada borang rubrik pemarkahan yang telah dinilai oleh pegawai penilai. Data yang diterima telah diproses bagi mendapatkan statistik seperti nilai purata dan sisihan piawai. Hasil dapatan dan perbincangan soalan kajian 1. Daripada analisis pelaksanaan penilaian pemantauan yang diperoleh daripada jadual 1, didapati penilaian bagi peratus min domain 1 menjelaskan bahawa tahap persediaan pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran adalah tinggi, iaitu sebanyak 14.74%. Markah penuh bagi bahagian ini adalah 15%. 3 kriteria utama yang dinilai dalam aspek ini iaitu penyediaan fail rekod pensyarah, penyediaan rancangan mengajar RM dan juga penyediaan course outline ataupun CO. Hasil dapatan dan perbincangan soalan kajian 2. Terdapat 8 kriteria penilaian bagi tahap pelaksanaan Outcome Based Education ataupun OBE dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Melalui penilaian dan pemantauan didapati nilai skor purata peratusan adalah 45.95%. Skor peratusan keseluruhan bagi domain 2 ini adalah 50%. Jadi maknanya dia menunjukkan bacaan yang tinggi lah. Ini menunjukkan bahawa tahap pelaksanaan OBE pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran adalah sangat tinggi. Ini boleh dilihat pada jadual 3. Dengan standard deviation-nya adalah 2.14. Hasil dapatan daripada perbincangan soalan kajian 3, berdasarkan jadual 4,
Ketiga kriteria daripada penilaian tahap kompetensi iaitu penguasaan ilmu, pengetahuan, penonjolan nilai-nilai profesionalisme dan penerapan nilai-nilai murni dan etika di dalam kelas mencapai nilai purata peratusan iaitu 14.78%. Nilai purata keseluruhan bagi tahap ini adalah 15%. Jadi ini menunjukkan bacaannya sangat tinggi. Ini menunjukkan tahap kompetensi dan profesionalisme pensyarah dalam proses pembelajaran dan pengajaran adalah tinggi. Pada jadual 4 kita boleh lihat minnya adalah 14.78 sementara standard deviationnya adalah 0.42. Hasil dapatan dan perbincangan soalan kajian 4 daripada jadual 5 menunjukkan tahap kecekapan pensyarah dalam pengurusan kelas juga adalah sangat tinggi. Ini berdasarkan skor minimum peratusan iaitu 9.7%, di mana nilai keseluruhan adalah 10%. Dan sini kita boleh nampak pada jadual 5 standard deviation adalah 0.54. Kita boleh nampak memang dari segi pengurusan kelas pensyarah adalah amat baiklah. Hasil dapatan daripada pembincangan soalan kajian 5 bagi penilaian pensyarah terhadap penggunaan bahasa Inggeris iaitu hanya terlibat yang terlibat adalah pensyarah-pensyarah yang mengajar bahasa Inggeris dan juga pensyarah yang mengajar teknikal bahasa Inggeris. Hanya 10 pensyarah terlibat bagi teknikal dan seorang pensyarah untuk bahasa Inggeris. Berdasarkan kat jadual 6, minimum peratusan adalah 8% dari total keseluruhan 10%. Ini menunjukkan tahap penggunaan bahasa Inggeris adalah tinggilah. Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris yang digunakan dalam kelas sebenarnya tidak begitu menyeluruh kerana mengambil kira tahap pencapaian pelajar dan juga tahap pemahaman pelajar. Kerana pelajar kolej komuniti ini secara umumnya mereka hanya lulus sahaja. Jadi maknanya bukan dari kalangan mereka yang cemerlang bahasa Inggeris lah. Namun penggunaan bahasa Inggeris tetap juga dibudayakan dalam kelas teknikal bagi membiasakan para pelajar kolej komuniti ini untuk memahami istilah-istilah, terutama istilah-istilah teknikal dan juga istilah-istilah kejuruteraan lah. Ini boleh dilihat pada jadual 6 di mana kita boleh lihat min untuk domain 5 ini adalah 8 sementara standard deviationnya adalah 1.3. Okey, rumusan. Penilaian pensyarah ini merupakan satu platform mengukur tahap kepuasan pelanggan iaitu pelajar dalam menerima perkhidmatan pendidikan. Penilaian pensyarah ini juga dapat membantu para pensyarah menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Sebagaimana besarnya aspirasi Ketua Pengarah kami iaitu Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail dalam ucapannya supaya menggalakkan pembentukan pensyarah yang kompeten iaitu graduan kualiti amanah kami, pensyarah kompeten izah kami, polisi wadah kami memacu destinasi Malaysia Madani. Tanda aras penentuan domain ini dapat mengukur kompetensi pensyarah. Bagi pensyarah yang kurang kompeten pada bahagian tertentu, pihak unit latihan di kolej komuniti akan mengambil tindakan untuk melaksanakan latihan yang sesuai bagi meningkatkan kompetensi para pensyarah. Tahap penggunaan bahasa Inggeris juga perlu dititik beratkan kerana penggunaannya pada masa kini sebenarnya adalah agak amat relevan terutama bagi subjek-subjek teknikal lah. Walau bagaimanapun pekaji mencadangkan supaya kajian lanjutan dijalankan bagi melihat hubungan penilaian pensyarah dan juga penilaian pelajar terhadap pensyarah. Kerana secara umumnya ada dua jenis penilaian yang dilakukan terhadap pensyarah. Pertama adalah penilaian yang dilakukan oleh pegawai penilai dan satu lagi adalah penilaian daripada pelajar sendiri terhadap pensyarah mereka masing-masing. Kajian berkaitan dengan hubungan penilaian kompetensi pensyarah dengan pencapaian pelajar dalam subjek tertentu juga sesuai dijalankan bergantung kepada impak yang perlu ditambah baik dalam proses PDP. Selain itu, penilaian daripada peer review iaitu rakan-rakan pensyarah juga amat digalakkan bagi menambah baik kaedah pengajaran. Hal ini sekaligus dapat membantu pensyarah membuat refleksikan diri terhadap pengalaman mengajar serta mengenal pasti kelebihan atau kekurangan sendiri pada masa mendatang. Kesimpulannya, penilaian dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran penting untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih baik dan efektif. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, pensyarah akan dapat meningkatkan kerjaya mereka bagi memastikan masa depan yang lebih baik dalam dunia pembelajaran dan pengajaran. Okey, itu saja daripada pihak kami, daripada saya Muhammad Syamsul Arif dan juga ahli saya Puan Nur Hidayati Sanusi dan juga Puan Mahani Mazin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.